Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hazina binti Muhammad Arifin, Ambilan PIMP Jun 2022-2027 dari unit PK1 akan membentangkan tugasan 1 PKES 3103. Pemakanan seimbang merupakan tabiat memilih makanan yang hendak dimakan dengan tujuan untuk memperbaiki atau mengekalkan kesihatan. Makanan yang seimbang perlu mengandungi nutrien seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan garam galian pada kadar yang betul. Saya telah memilih topik 6 iaitu amalan pemakanan ibu hamil, bayi dan kanak-kanak kecil. Bagi tugasan ini, saya telah memilih untuk membuat tortilla chicken wrap sebagai makanan tengah hari untuk ibu mengandung. Kita perlu mengetahui amalan pemakanan ibu hamil dengan betul agar ibu dan bayi tersebut mampu mendapatkan nutrisi yang secukupnya untuk tumbuh besar mereka. Yang pertama ialah karbohidrat. Dalam menu pemakanan saya ini, saya telah menggunakan tortilla sebagai karbohidrat. Karbohidrat ini mampu menyediakan kalori untuk menyokong keperluan tenaga ibu mengandung. Bukan itu saja, karbohidrat ini mampu menambah berat badan kandungan dan membantu tumbesaran dan perkembangan janin tersebut. Seterusnya ialah sayur-sayuran. Dalam hidangan saya ini, saya telah sediakan sayur-sayuran seperti kubis, lebat merah dan salad. Salad menyediakan serat makanan yang dibungkus dengan mikronutrien, vitamin dan mineral untuk perkembangan janin. Kubis dapat mengelakkan sembelit dan mengurangkan risiko tekanan darah tinggi dan diabetes semasa mengandung. Lebat merah dapat meringankan keluhan kram kaki yang sering dialami oleh ibu hamil. Seterusnya ialah protein. Sumber protein yang saya gunakan dalam menu saya ini ialah ayam. Fungsi protein ayam adalah untuk menghasilkan enzim dan hormon bagi menyokong sistem imun serta mengekalkan tahap tenaga dan stamina yang tinggi bagi ibu mengandung ini. Kebaikan protein ini dapat membantu bayi dalam pertumbuhan kulit, rambut dan otot. Seterusnya ialah penghidratan. Badan ibu mengandung memerlukan lebih banyak air atas beberapa sebab, termasuklah peningkatan metabolisme dan jumlah darah yang jauh lebih tinggi untuk membekalkan bayi dengan oksigen dan nutrien yang diperlukan untuk membesar. Seterusnya ialah kekacang. Antara amalan pemakanan sihat ibu mengandung ialah dengan mengambil kekacang. Kekacang mengandungi folat dan protein. Menurut beberapa kajian, folat dan asid folik ini diketahui dapat mencegah kecacatan kelahiran terutamanya pada otak dan tulang belakang. Ibu hamil yang mengamalkan kacang badan dalam pengambilan makanan seharian akan menunjukkan pertumbuhan otak bayi yang aktif, cepat dan sempurna berbanding ibu yang tidak mengambil kacang. Seterusnya, ayo kita lihat kepada menu yang kedua iaitu yogurt buah sebagai sarapan pagi. Seterusnya ialah produk tenusur dan buah-buahan. Yogurt dapat membekalkan kalsium untuk membangunkan gigi, tulang, jantung, otot dan sistem saraf bayi anda. Yogurt dapat melindungi fetus daripada jangkitan virus yang berbahaya. Yogurt kaya dengan nutrisi sokongan seperti asid folik, vitamin B6, DHA serta choline yang membantu tumbesaran janin sempurna. Insulin dan prebiotik pula dapat mengekalkan kesihatan usus ibu. Kesan pengambilan makanan yang tidak sihat bagi ibu mengandung ini boleh membawa ke arah keguguran, kesihatan mental serta malah mengganggu fungsi otak. Oleh sebab itu, dengan mengambil berry, tinggi vitamin C mampu membantu penyerapan air yang lebih sempurna buat ibu dan elakkan anemia. Menurut sebuah kajian menunjukkan pengambilan anggur dapat meningkatkan mood dan kemampuan berfikir pada ibu hamil tersebut disebabkan oleh polifenol dan antioksidan yang ada dalam buah anggur itu. Pengambilan kiwi pula semasa fasa kehamilan dapat mengurangkan risiko keguguran. Malah, kiwi ini mampu melancarkan sistem pencernaan ibu tersebut. Granola yang kaya dengan folat dan vitamin B1 yang berfungsi untuk metabolisme, pertumbuhan sel serta mencegah cacat lahir yang disebabkan oleh cacat tambung saraf. Dalam slide ini dinyatakan keperluan kalori dan nutrien untuk ibu hamil dan jumlah kalori yang ada pada menu pemakanan saya ini. Kalori makanan bagi hidangan saya ini bersesuaian dengan keperluan ibu mengandung. Seterusnya kita pergi kepada kanak-kanak kecil. Bayi adalah mereka yang berumur 6 bulan ke bawah, manakala kanak-kanak kecil adalah mereka yang berumur antara 6 bulan hingga 3 tahun. Untuk bayi yang berumur kurang dari 6 bulan, mereka akan minum susu tidak kira susu ibu maupun susu formula.
Namun, para ibu digalakkan untuk memberikan susu ibu kepada bayi berbaring susu formula. Hal ini kerana susu ibu mempunyai banyak manfaat. Antara manfaat susu ibu kepada bayi ialah bayi tersebut akan kurang risiko untuk menghidap penyakit jangka panjang, rendah risiko SIDS iaitu sindrom kematian bayi mengejut. Kebaikan susu ibu kepada ibu pula adalah dapat membantu mengecutkan rahim dan mengembalikan kepada saiz dan asal dengan cepat serta mengurangkan pendarahan selepas bersalin. Bagi pengenalan pemakanan pelengkap, saya telah memilih menu makanan iaitu avocado, toast dan jus oren. Baiklah, ayuh kita pergi kepada yang pertama iaitu karbohidrat. Roti yang saya guna ialah roti penuh serat. Roti ini mampu memberikan kanak-kanak tenaga tanpa menambahkan berat badan mereka. Yang kita tahu, roti penuh serat ini merupakan karbohidrat. Pengambilan karbohidrat yang secukupnya mampu menjadikan kanak-kanak aktif dan lebih fokus. Seterusnya kita pergi kepada buah iaitu avocado. Avocado ini kaya dengan vitamin dan mineral seperti kalium, fosforus, magnesium, vitamin K dan vitamin E. Buah avocado ini tinggi dengan vitamin K iaitu mampu meningkatkan ketumpatan mineral tulang dalam kalangan kanak-kanak yang mengalami osteoporosis. Seterusnya kita pergi kepada vitamin C iaitu jus oren. Vitamin C, asid folik dan pigmen dalam jus oren ini mampu membantu mengurangkan kadar LDL atau lebih dikenali sebagai kolesterol jahat. Dalam slide ini dinyatakan keperluan kalori yang perlu diambil oleh kanak-kanak serta jumlah kalori yang terdapat dalam hidangan makanan saya ini. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.